Okey, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke sesi podcast Recharge Usahawan. Recharge bukan recharge. Spelling dia betul sikit. Kita spelling pun recharge. So hari ni bersama saya ada tetamu istimewa. Rakan saya juga. Istimewa kan. Syah, founder kepada butik digital marketing agency, iaitu Aka Digital. Jadi hari ni kita nak tanya dia beberapa soalan lah. Tapi sebelum kita tanya spesifik tentang marketing ataupun digital marketing, mungkin secara general dulu, sebab Syah ni dalam bidang marketing kan, sudah pastinya ramai rakan-rakan usahawan yang datang secara terbuka ataupun secara tersembunyi datang jumpa Syah kan, minta consultation kan, tentang strategi marketing kan, betul kan? Betul. Betul kan. Jadi mungkin Tuan Syah boleh berkongsi dengan saya dan juga audience di luar sana kan, apa persepsi atau apa mungkin yang Tuan Syah dah dengar kan, industri secara amnya kat luar sana. First of all, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul lah, bagi salam. Tadi dah bagi salam, bagi salam kan. Tak bagi salam kat awak. Lepas tu nombor dua, aku macam confused juga. Sebab office ni office aku. Rancangan ni rancangan kau. Aku tak tahu siapa nak intro siapa. Jadi kita lupakanlah buat intro tu. Kita lupa lah kan. So nombor 3, aku boleh jawab terus directly soalan tadi tu. Saja borak lah. Borak. By the way, industry right now, aku sendiri pun tengah do some survey atau tengok dengan kawan-kawan industri kan. Basically the general input yang aku dapat adalah industri sekarang agak slow. Okay. Slow dari segi apa? Ada setengah kata daripada sudut of course slow ni kau tak payah tanya, di misi sales lah. Ikut mana pun subject favourite lah. Subject favourite lah. Ni kalau kita dulu masa coaching dulu, dia belok ke situ juga. Pusing sales juga kan. Sales juga. Tapi ada juga yang dah bijak sikit. Okay. Dia kata ekonomi. Tapi bila kau tanya, ekonomi tempat mana, dia patah balik pergi situ juga. Ada juga yang stuck, kalau kita tengok daripada sudut people itself, macam-macam benda lah yang cause to one organisation tu dia jadi slow. Okay. Tapi kalau aku breakdown kepada industri, contoh tourism, kalau aku ada hire travel. So itu dah spesifik lah Tadi kita cakap in general, ramai yang cakap slow. Ekonomi slow lah, ekonomi slow. Jadi kita jawapan favorite tu sales slow lah. Sales slow lah. Tanpa berselindung lah. Sebab nanti kan audience tunggu kan. Aku tak nak tunggu lah sikit kan. Okay. So kalau industri yang spesifik yang mungkin ada rakan-rakan usahawan datang jumpa Syah apa semua kan. Okay. So kalau aku ada group of companies, hire travel kita fokus pada umrah. So umrah sekarang nak dapat satu group pun quite struggle. Okay. 30-40 pack untuk satu date tu dalam sebulan, mungkin 1-2 tu memang susah nak fullkan packs tu. Okay, so apa yang kalau dulu tak macam tu lah. Kalau dulu COVID, orang kata umrah ni bisnes yang boleh buat duit lah. Okay. So tapi kalau dulu setakat nak dapat 30 packs ni sap-sui lah. Sap-sui lah. Senang lah kan. Senang lah, insyaAllah lah. Tak struggle macam sekarang lah. Tapi bila aku tanya, okay, kalau umrah tak okay, jadi ke mana? Ada sekarang ni kata kalau outbound kita fokus kepada Uzbek, Kazakhstan, route yang baru yang orang tak travel lagi pergi ke sana. Okay. Macam last year aku pergi ke Balkan. Tengoklah route Balkan. Dia tak salah aku, dia Eastern atau Western Europe lah. Jadi bila kita tengok route ni, kita dapat tahu bahawa okay, maknanya tourism diorang tengah mencari route baru untuk rakyat Malaysia travel. Okay. Tapi sebelum ni memang tak ada orang pergi ke belah-belah sana, ke Balkan. Kurang Macam contoh kalau kita ambil sebelum COVID ni, kalau balik umrah, gitulah dia punya route dia. So bila aku tengok sekarang ni kita tak boleh rely on that because dia dah tak macam dulu dah. So diorang buka route-route yang baru itu untuk tourism lah. Okay. But kalau aku pergi pula kepada F&B, aku ada member yang buat F&B, memang agak struggle in terms of sales because kata mereka barang pun dah naik,
Barang pun dah naik, cost of living pun dah naik. So aku tengok kat situ kadang-kadang ada setengah business owner mungkin dulu-dulu diorang tak fikir kot pasal betul-betul margin ni. Jadi dia affected. Soalan dia, adakah diorang ni tak fikir margin ataupun adakah diorang buat bisnes macam kebanyakan orang buat bisnes ikut trend lah. So contohnya kalau dulu orang tengok trend umrah ni masyhur lah orang cakap kan. Jadi semua company yang buat travel ni dia akan menjurus kepada umrah. Buat umrah. Kan? Sama juga macam F&B kalau kita tengok buka ayam penyet, ayam gunting, semua ayam gunting, ayam penyet semua ayam penyet, ayam gepuk kan, semua buka ayam gepuk kan. Saya tengok baru ni pun KFC kan, KFC pun aku baru semalam makan KFC sate. KFC sate. Okay. Kalau mana yang bisnes sate tu mungkin sama ada dia tak terfikir nak buat burger sate ataupun McDonald dan KFC dah sebat dulu lah kan. So adakah itu sebenarnya ataupun betul margin? Sebab kata-kata kalau kita tengok lah ramai orang buat bisnes selalulah kalau aku sendiri tanya kan, aku selalu tanyalah soalan magic dia kan, kenapa kau buat bisnes ni jadi kebanyakan orang dia tak tahu dia punya kekuatan, tak tahu dia punya minat kan. Sebab semua bisnes memang ada kenaikan dan penurunan. Margin adjustment tu aku rasa benda biasa. Kita tak ada start bisnes margin tu 100% accurate and then dia tak ubah sampai bila-bila kan. Jadi adakah fundamental business tu adalah kita pilih bisnes yang mungkin sebenarnya ikut situasi, ikut trend dia okey masa tu, tapi lepas keadaan yang macam COVID, macam situasi yang ekonomi tak berapa lancar, mungkin ada kekangan di beberapa tempat, dia mula timbul persoalan. Faham? Kan? Jadi sebenarnya apa kalau aku lah, kau punya feedback lah kan, experience aku buka akar digital selama 5 tahun ni, aku guna personal experience aku. Selama of course kalau kita belajar fundamental business ni, 3 tahun yang pertama tu ada 3 tahun orang kata sumpahan 1000 hari kan. Betul. Okay, kita agree lah. Sebab tu tak ada ni lah. First kena survive yang first 3 years ni dulu lah kan. Dan kebiasaan engkau mula bisnes, engkau mula dengan benda yang kau cakap tadi lah. Sama ada benda yang kau pandai buat, benda yang tengah trending. Jadinya ada sebab kau mula satu bisnes tu. Okay, fine. Kita agree lah sebab tu. So bila kau pergi ke satu part yang kau dah mula buat bisnes daripada 0 hari, masuklah ke 100 hari, masuklah ke 360 hari yang pertama tu, kata kau baru mula realise mencabar juga bisnes. Mencabar juga. Baru sedar. Patutnya memang patut kena sedar lah. Tapi ada aku pernah dengar lah orang cakap kan, jadi usahawan ni ada orang cakap best, tapi aku selalu cakap dengan kawan-kawan kan yang bukan usahawan, usahawan ni macam satu sumpahan juga. Dia macam lagu Hotel California. Dia you can check out anytime but you can never leave. Dia macam satu sumpahan, satu curse lah. Kalau orang dah jadi usahawan ni, dia memang tak boleh nak buat benda lain kan. Jadi yang belum berkecimpung dalam bidang keusahawanan kan, fikir dululah sebelum, janganlah terjun terus kan. Ramai aku tengok kawan-kawan yang dia elok-elok ada kerja, berhenti kerja, terus nak jadi usahawan kan. Aku sambung part aku sikit. Kemudian bila dia melalui fasa 100 hari, 365 hari ni, baru dia terasa. Betul kan. Okay, so bila aku dah jalan setahun yang pertama, aku find out, okay, aku dah mula realise mencabar lah. Bila kau dah mula realise kau mencabar tu, patutnya apa yang kau buat adalah, kalau kita dulu buat coaching, kau kena revisit balik kau punya BMC, LMC kau. Kena tengok balik plan dia. Kau masih lagi kau gigit kepahitan tu, kau kata hidup mesti diteruskan. Kau kena alang-alang dah buat kan. Kau kena break dulu, kau kena ambil take time, tengok balik. Betul. Revisit balik bisnes kau. Yang ni orang tak buat ni. Jadi memang betul. Jadi dia langgar jugalah. Dia teruskan juga. Dia kata hidup perlu diteruskan. Hidup perlu diteruskan. Tapi kalau dalam scene startup lah,
Dia satu perkataan yang dia orang selalu pakai, pivot. Pivot lah. Pivot. Dia orang ni usahawan kadang-kadang kan bila bentang business plan, buat pitching apa semua, dapat dana contohnya. Dapat grant ke, dapat pinjaman ke, buat dia dah lepas fasa 100 hari, 365 hari ni dia pivot lah. tukar plan. Tapi bagusnya kita sedar awal lah kan, membuatkan kita pivot, kita buat adjustment apa semua kan. Sebab dia antara dua benda lah, macam kau cakap, sama ada kita pivot kepada area yang lebih baik, ataupun kita teruskan juga dalam keadaan kita tu lah struggle lah kan. Tapi sebenarnya benda ni kalau masa zaman kita orang bersama-sama lah buat framework business dulu, aku ada belajar satu benda dengan kau. Ada pula. Sebab aku banyak belajar dengan dia. Al ni dia pernah pesan kau sprint 100 hari. Maknanya kau sprint 1 quarter, lepas tu kau kena break, kau kena tengok revisit balik. Itu sebenarnya a good advice sebenarnya. Yang jarang-jarang business owner nak buat. Sebab tu kalender tahunan ada 12 bulan dibahagi by quarter. Ada sebab lah tu. Ada sebab lah kau breakdown. Engkau benda besar, engkau kena cang bagi kecil-kecil supaya kau mudah nak kunyah. Betul. Takkan seekor lembu kau makan seekor lembu, mana mampunya. So aku belajar pun daripada aku. Daripada konsep F1 lah. F1 kalau kita tengok F1 kan, Formula 1 punya racing tu, dia tak berterusan je berapa lap yang dia buat tu, dia mesti ada berhenti kan. Dia ada mesti berhenti dekat dia punya pit stop apa semua kan. Jadi kan, dia cakap apa, slow down to speed up kan. Jadi memang kita kena slow down kan. Kita dah sprint, yalah macam kalau kita tengok orang lumba lari pun sama juga kan. So dia akan training, dia akan masuk competition dia, kemudian habis tu dia akan tengok balik. Jadi aku rasa banyak di antara kita, especially tengah musim-musim yang okey kan, musim-musim tengah buat duit, dia laju lah kan. Jadi dia tak revisit kan. Dia tak pause, dia pulun lah betul-betul kan. Tahu-tahu keadaan yang membuatkan kita rasa itulah tersepit atau terjerat tadi lah. Macam COVID lah, tiba-tiba pertukaran dalam polisi kan, government of the day boleh effect juga kan. Itu antara sebab juga. Kalau aku antara survey aku buat, political stability pun main peranan juga. In fact baru-baru ni aku ada borak-borak dengan kawan-kawan juga, kalau kita jangan tolak benda ni. Kebanyakan investor pun banyak fokus sekarang ni kepada Indonesia and Singapore, even Vietnam and Thailand also. So penting benda tu as a usahawan. Penting juga usahawan kena ambil tahu juga geografi, where the government move. Political ni orang kata, orang bisnes ni jangan masuk campur lah politik. Sikit sebanyak kena ambil tahu. Tapi bukanlah kata tinggalkan bisnes masuk politik. Yang berlaku macam tu. Ada jugalah kan. So tadi kita cerita general, kemudian kita cerita beberapa sektor. Kalau dalam bisnes kau specifically, apa mungkin cabaran-cabaran yang pada ketika inilah yang mungkin sedang berlaku? Aduh tu kan. Sebab benda ni kita, aku dengan partner aku kita selalu revisit. Dan aku nak bagi kepahaman kepada kepada team aku supaya kita okay. Dan the same time aku kena balance dengan industri itself. Kenapa aku cakap macam tu dan kenapa aku adu? Untuk pengetahuan kau, aku juga adalah panel pakar dalam bidang aku. Aku adalah National Occupational Skill Standard panel yang membuat standard NOS. NOS lah. Jadi bila aku buat standard, aku kena jaga standard. So industri pula, aku punya industri adalah industri kreatif. Jadi aku breakdown industri aku. Ada yang orang kata AAA, 4A agency, Leo Burnett, Levy, whatsoever lah. Kalau kau kata media buyer yang besar-besar ni macam Media Premier, Omnia, geng-geng tu lah. Lepas tu bawah tu ada aku, boutique agency lah. Hakikatnya agency lah. Tapi kalau nak cantik sikit kita panggil boutique agency. Bawah boutique agency ada freelancer. Bawah freelancer kita ada students and orang-orang yang wannabe. Yes. Yang especially yang pakai platform-platform untuk diorang offer dia orang punya services lah, macam Fiverr. Kan, Fiverr yang US punya lah. Canva.
Siapa? Kan? Okay. Jadi dalam industri aku, kenapa aduh tu keluar tadi? Dia macam ni. Baru ni aku bagi contoh, aku dapat satu projek. Tak usah pun dalam 2 hari aku cover mungkin dalam 15,000 lah contoh. Jadi ada seorang partner aku tanya dengan aku, Rashid tanya dengan aku. Dia kata, worth it ke? Okay. 15,000 memanglah kalau ikut costing dengan team yang aku bawa tu, dia macam just nice saja. Tapi persoalan dia nanti, kalau aku pun dah code that much, yang level atas ni nak code berapa pula, dan level bawah ni nanti dia akan sebat kalau aku tak sebat. Dia jadi macam gitu tau. Sebab kita orang ni bukannya bidang architecture, doktor yang ada standard rate. Dia macam gitu. Aku pernah bagi tahu dekat satu universiti sebab benda-benda ni aku tengah fight dalam industri lah. Aku kena educate adik-adik aku yang ada dekat universiti. Aku pernah pergi satu institute lah. Dia cakap, okay, you all nak gaji berapa banyak? So ada yang cakap 3,000 lah kita plug from the sky, 3,000. So aku tanya dengan dia orang, satu logo kau buat berapa? Dia orang kata satu logo mungkin dalam RM30. Aku saja tease je. Aku kata, wow, kalau RM30 satu bulan kau kena buat 100 logo. 100 logo. Baru boleh dapat 3,000. Tiba-tiba dia macam, baru sedar. Sebab dia nampak per job. Dan dia belum lagi ada growth mindset tu dalam recharge nanti ni. Dia ada perkataan upgrade tu. Upgrade Because they create, adjust and scale. Aku selalu train mana-mana usahawan aku jumpa untuk ada growth mindset. Nanti ni kita cerita lah. Tapi the thing is, dia baru nampak 100 logo nak bagi dengan 30 hari. Satu hari aku kena buat berapa logo? Okay. So aku pula share experience aku. Aku pernah pitch tau dengan FGV punya logo. Ni masuk YouTube ni, nanti FGV boleh panggil balik. Sebab dulu kena buat logo baca. Siapa yang nak buat logo kat luar, tahulah nanti ada link-link dekat bawah ni kan. Jadi ceritanya, kita kena buat 7 logo pitching. Masa tu tahun pertama aku buat Akad Digital lah. Walau sungguh-sungguh logo semua. That project value is 1.2 million. Aku share dengan adik-adik ni. 1.2 million for logo. Saya kata, macam mana ni tadi dia logo RM30 dengan 1.2 million. Even aku bagi contoh, Mi atau Mi, that company agency tu buat curve tu, yang kecil dia tukar curve tu sikit je, it cost for 300 to 600,000. So dia mungkin tak nampak the value yang sebenarnya kita bawa lah. Dia sebenarnya bukan logo kan. Jadi mungkin itu satu cabaran lah dalam your business kan. Tapi aku rasa benda ni banyak berlaku dalam banyak business juga. Sebab bila kita so aku selalu cakap dengan orang kalau kita buat contoh kita ambil hotel lah kita ambil hotel lah. Hotel 3 star dengan hotel 5 star. Apa beza dia sebenarnya? Kan? Apa beza dia? Sebab kita pergi, kita check in, ada bilik, ada makan kan. Jadi apa sebenarnya yang membezakan harga 3 star dengan 5 star? Kan? Jadi itu sebenarnya yang kita kena mungkin start tengok kan. Of course. Sebab contoh kalau kita ambil baru ni saya ada dengar lah kawan ni seorang content creator jugalah, tak payah cakap lah platform mana kan. Dia tengah buat talk apa semua kan. Dia cakap kan, saya lepas buat talk saya jual coklat kan. Coklat dalam balang. Dia cakap tak ada logo pun, habis orang jual. Jadi hebat lah memang. Kalau cara dia cakap tu membuatkan bunyi tu macam hebat. Tapi adakah bermakna kalau kita decide untuk nak buat coklat kan ataupun biskut, kita buat je, kita letak balang, lepas tu kita jual, confirm habis? Adakah begitu? Jadi mungkin kadang-kadang apa yang kita cakap tu atau apa yang orang dengar tu, dia seolah-olah macam tu je. Buat logo, simple, straightforward kan. Tapi apa yang membezakan hotel 3 star, servis 3 star dengan servis 5 star? Betul kan. Agree. So pada masa yang that person, that content creator tu tengah cakap, mungkin cara dia menjual adalah dengan cara dia membawa diri dia sebagai content creator, orang kenal dia, dan kebetulan dia bawa dia punya produk, jadi terjual lah. Tapi kalau kita bukan
kita punya cara menjual bukan macam tu kan. Kita punya MO bukan macam tu lah. Modus operandi bukan macam tu kan. Maksudnya kita nak jual dekat kedai-kedai atau kita ada kedai kita sendiri. Di mana kita ni sendiri mungkin bukan personality yang orang kenal. Jadi kita kenalah buat balang yang mungkin ada stiker kot. Kena ada lah kan. Jadi berbeza lah. Betul. And then I think pricing pun berbeza juga. Betul. Kan? Tapi sekarang ni kita tengok kan trend dia, orang cakap sekarang pakai influencer, ada yang cakap pula KOL, key opinion leader, ada yang cakap pula kena jadi ambassador kan. Kau rasa macam mana? Aku baru terfikir benda ni pagi tadi. Oh, baru pagi tadi. Bukan apa, aku ni adakah ini direction business? Aku share dengan kau apa aku terfikir pagi tadi. Aku lalu dekat satu highway. Aku nampak gambar Siti Nurhaliza tengah pegang gelas air lah. Jadi of course lah itu. Kowe ke kuku aku rasa lepas ni lepas FGV kowe pula cari kan. Ni semua aku sebut main petik je kan. Sebab aku tak sebut nama content creator tu tadi. Tak sebut platform dia. Kalau tidak orang kenal. Aku punyalah tu. Tapi by the way kowe ke kuku ke your brand established lah sebab dia terus sebut. Sebab pernah nampak. Maksudnya bagus lah. Maksudnya berkesan lah billboard yang dia pakai tu. Betul. Tapi kalau Siti Nurhaliza kuku lah. Okay. Aku tengok. Lepas tu ada, aku tak ingat lah artis Korea tu apa, Lee Min Ho ke apa lah, whatever lah. Jadi aku terfikir, perlu ke? Jadi aku come across the conclusion, aku kata, kau stretch 12 bulan, ada part yang kau perlu. Ada part yang kau tak perlu. Within 5 years, ada part yang kau perlu, ada part yang kau tak perlu. Bukan sepanjang hayat kau nak pakai Siti Nurhaliza. Betul. Adalah masa dia kan. Adalah jadi masa sebab dia. tu kau kena guna konsep F1 tadi tu. Bila kau cool down, kau ada masa untuk fikir corner mana yang kau silap tadi dengan gear kau. Betul. So maksudnya macam kau cakap tadi kan, ramai usahawan dia mula bisnes sebab dia tengok trend atau tengok kawan-kawan buat. Aku nak minum air kuku sikit lah. Jadi dia BMC pun tak ada, LMC pun tak. Apa-apa C pun lah, apa-apa canvas lah atau apa-apa planning lah. Kadang-kadang kita tak ada buat pun kan. Jadi kita tengok kawan tu berniaga, kita pun rasa macam menarik lah berniaga benda tu kan. Kita pun start buat kan. Dengan kepakaran ataupun minat yang sedikit kita terus buat. Tapi bro, dia sebenarnya akulah tak perlu fancy pun. Kalau kau tak tahu semua sisi yang Jazura sebut tadi tu pun tak perlu fancy. Kau je draft je, engkau dekat mana sekarang, dan mana kau nak pergi. Kadang-kadang tu pun usahawan tak jelas. Tapi dalam kita tengok industri in general sekarang lah, macam kita ni rasa dah terlambat baru nak buat podcast. Orang dah macam never too late bro. Never too late sebab aku senang je. Aku punya benchmark KFC. Nak feeling muda sikit, aku memang ambil atuk KFC tu benchmark aku. So apa je yang atuk KFC tu terlambat nak buat, aku buat dulu. Okey lah tu. Okey lah kan. Sebelum 56. Dia start umur 56 60 60 okay. So sebelum 60 okey lagi lah. Not too late lah tapi dalam keadaan kita tengok sekarang lah, dengan penggunaan media, social media baik, media mainstream baik kan, konten ni dah jadi benda yang main peranan yang sangat besar lah kan. Jadi mungkin kalau butik agensi macam kau ni, mungkin peluang tu masih banyak lah kot. Untuk ada slice of the cake lah moving forward apa semua kan. Tapi ada lagi satu trend sekarang ni, trend AI pula. Oh okay. AI. Jadi macam mana kau tengok trend AI ni dalam kau punya industri? Atau adakah kau rasa trend ni akan mengganggu juga industri-industri lain? Cerita AI kan. Lepas ni aku kena interview lah siapa-siapa yang pandai AI kan. Boleh-boleh, kita ada kawan yang pandai AI. AI. Masa AI ni keluar, ChatGPT, Midjourney keluar, terganggu lah dunia kreatif ni. Macam-macam lah. Cuma aku benda macam ni aku tak take part sangat. Aku biar dia naik dulu, lepas tu dia akan turun tu. Jadi bila soalan ni sampai, aku patah balik kepada reverse ke belakang sikit cerita hotel tadi tu. Okay, sebab hotel. Aku nanti kau semua contoh semua guna aku F1, hotel kan.
Dia macam gitu je bro. Dia Boleh benda tahan yang jugalah, boleh tahan jugalah. benda yang Sekurang- proven kau pakai je. Buat apa kau nak fikir-fikir. Sekurang-kurangnya benda yang aku ajar tu kau ingat lah dan aplikasikan kan. Dia yang masalahnya ni masalah agak. Kadang-kadang kau orang pergi macam-macam kelas, kau dengar macam-macam podcast, satu pun kau tak implement. Ini tidaknya aku petik, aku pakai balik. Itu betul, dia betul. hidup ni. Dia ada pepatah lah lagi satu kan. Tahulah. Bila kita tahu tapi kita tak buat, sebagus kita tak tahulah. Aduh, sakitnya di situ. Okay. Macam tu kan. So, balik kepada situ hotel tu tadi. Nak tallykan dengan cerita AI, Mid Journey, whatsoever ni, the clarity sebenarnya kau nak apa? Sebab cerita hotel tadi tu, aku dekat akal cerita, aku tahu. Aku baru-baru ni aku cakap dengan partner aku, aku kata, I want to be 4-star hotel, 5-star hotel. Okay. So, we don't tolerate on the quality, deliverance, so apa semua. 4-star moving to, sekarang dah 3-star moving to 4-star moving to 5-star punya service level lah Yes. So, kalau perlu along the way kita pakai tools tu, kita akan pakai. Even orang bawa keluar kan? Oh tak ada. Patutnya ada tadi. Ada. Kita tunjuk pakai AI. Tu pakai AI. Kita pakai AI maknanya kita terima teknologi, kita tak tolak. So okey je. Tapi dia bukannya lah gila-gila babi kau kena pergi shift ke sana, dan dia pun takkan ganggu kita. It's just satu. So aku cakap clarity, engkau nak buat apa je. Yang the problem is right now is kau tak ada clarity. Bila benda tu trend, kau pun haruk pergi situ juga. Sebab so macam kita cakap awal tadi lah kan, kita start business sebab apa kan. Yes. I think clarity jugalah. Dia tak cukup kita buat DMC tu saja atau apa-apa style kita nak buat, kita punya planning lah. First kali aku rasa kita kena tanya diri kita lah, apa kita punya minat, apa benda yang kita rasa kita nak contribute kepada the world lah. Dengan apa yang kita tahu, dengan apa yang kita minat ni kan. Jadi itu something yang kita rasanya kita selalu tak tanya, kita terlepas pandang. So buat check ni, tak kira lah 100 hari ke, every year ke, every quarter ke, it's good to revisit lah kan. So that kalau kita kena pivot, kita pivot lah. So panjang dah kita cerita. So hari ni sebagai intro kepada program podcast Richard Usahawan ni, di mana kita akan ajak kawan-kawan lain. Kau cerita sikit Richard Usahawan ni, direction dia, apa yang akan ada dalam Richard Usahawan ni? Direction dia ada 3 pillar lah basically. Dia ada 3 pillar. Satunya kita nak ajak kawan-kawan sembang. Kan? Usahawan kawan-kawan usahawan lah. Ataupun industri. Ajak sembang. Sebab aku rasa benda ni best. Sebab bila kita sembang, banyak benda kita boleh belajar. Sebab kadang-kadang kita usahawan ni, kita terlalu taksub kan, atau we are working in the business lah. Jadi kadang-kadang kita tak nampak we work in the business. Jadi bagus kalau kita dapat kita keluar sekejap. Ni bukanlah podcast keluar sekejap kan. Tapi lebih kurang macam tu lah. Keluar sekejap, tengok orang lain buat apa, tanya pendapat, tanya apa benda kawan-kawan kita tengah hadapi, supaya kita mungkin boleh dapat idea. Tapi kalau kau nak keluar tu, makan modal tu. Jadi kau tengok je podcast Richard Usahawan ni, kau tak payah keluar. Kau dapat input dari situ je. Itu point dia sebenarnya. Itu point dia lah. Jadi kau tengok tengok segmen ni, tak perlu lah nak keluar kan. Satu lagi is networking lah kan. Harap juga dengan segmen yang macam ni, kita dapat buat networking bukan sekadar 2 orang. Kalau dulu kita buat networking, kita jumpa kawan-kawan kita cakap berdua je. Jadi mungkin kita boleh kongsi dengan lebih ramai usahawan dekat luar, supaya mungkin dia pun dapat idea. Betul. Nanti kalau benda ni meletup, kita buat dekat kafe lah. Kita buat dekat kafe lah kan. Tapi diorang juga lah nak kena tolong bagi meletup kan. Kalau aku dengan kau kan, tak jadi. So satu sembang kan, satu lagi networking kan. Dan lagi satu upgrade kan. Mungkin apa yang kita buat berjaya dalam kita punya business, mungkin kita boleh kongsi dengan kawan-kawan di luar sana. Betul. Macam saya sendiri pun sekarang memang bukanlah taksub dengan AI, tapi pakai AI lah, pakai AI kan. Pakai AI memang banyak bantu kan. Macam saya favourite platform semua orang tahu, LinkedIn kan. Jadi memang LinkedIn itself memang dah incorporate dah incorporate AI dalam platform. Dan juga aku pun pakai AI
untuk generate content, untuk buat planning apa semua kan. Dan memang banyak data yang AI yang bagi feedback lah. Wow. So aku memang bukanlah kata kita menjurus ke AI saja, tak ada AI tak boleh buat. Aku syak next episode aku duduk sana, kau duduk sini. Sebab Yelah, host. interview. Sebab kau host. Aku host. Jadi bila kau jadi Jadi- panel, aku kena jadi host lah. Okay. Mungkin kita boleh tukar-tukar lah kan. Ataupun mungkin kita boleh bagi platform ni kepada kawan-kawan lain. Boleh. Untuk mungkin Tak ada nak practice, masalah. kan. Betul. Mungkin satu hari dia nak buka dia punya YouTube channel, nak buat dia punya podcast. Jadi ni boleh jadi platform. Boleh. Nanti dia call kita kan. Dia Tak cakap, ada masalah. kita tanya pula kan. Awak nak jadi panel ke awak nak jadi host? Harapnya yang call tu bukan LGV dengan kuku lah. Mana tahu kalau kita dapat peluang kan. Borak dengan dia orang pun okey tak? Boleh. So itu basically the pillars of Richard Usahawan ni lah. Jadi kita insyaAllah akan bersiar setiap minggu. So kita dah Akan ada upload lah. Setiap minggu ada upload. akan ada upload lah. Okay, Nanti kita insyaAllah. akan announce hari apa dia punya upload. So okay. kita tengah susun kita punya panel-panel, rakan-rakan kita. Dan harapnya dapat bantu sama-sama kita juga, dan juga mungkin audience kat luar sana. Alright. Jadi kita tunggu episod seterusnya. Terima kasih Syah kerana Welcome. sudi melapangkan Welcome, masa. Thank you. Walaupun office dia, kita kena curi masa dia kan. Boleh. Kena Tak ada minta hal. permission juga. Boleh. Tak ada So hal. kita jumpa lagi di segmen atau siri Richard Usahawan yang seterusnya. Assalamualaikum. Alright. Waalaikumsalam.